Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'adzana Allah wa iyyakum minha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dia masih lagi beri peluang kepada kita untuk sama-sama menghidupkan satu syiar agama yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qutana al-Islam urwatan awwaluna naqtan al-hukm wa akhiruna as-salat." Akhir zaman ini akan simpulan Islam ini akan dibuka satu persatu. Awwaluna naqtan al-hukm, dan simpulan yang pertama yang dibuka ialah sistem pemerintahan Islam. Wa akhirun as-salat, dan yang terakhirnya ialah salat 5 waktu secara berjemaah. Satu peringatan Nabi SAW kepada kita supaya selagi mana peluang kita menghidupkan salat jemaah ini, kita hidupkanlah, buatlah yang terbaik. Mudah-mudahan ia dapat beri satu semangat dan satu kekuatan kepada kita sebagai seorang Muslim untuk terus mengeratkan hubungan ukhuwah dan wahdatul ummah, insya-Allah. Terima kasih pihak surau pengurusi Adari dan Puasa. Terima kasih Ustaz Afizi, Ustaz Afizi kan ya, yang minta saya datang pada pagi ini untuk satu sesi perbincangan tentang pemakanan sunnah. Dia sebut pemakanan sunnah tu saya tak tahu makanan sunnah ni bab buka puasa ke bab apa ke, ya tuan-tuan tak tahu ke, tapi mudah-mudahan perkongsian kita ni perkongsian yang memberi manfaat, insya-Allah. Bila kita bercerita tentang makanan sunnah ni, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan memang dah nampak apa yang disebut sebagai makanan sunnah. Saya tak nak bincang tentang makanan sunnah, tapi saya nak bincang tentang pemakanan sunnah. Dua benda yang sangat jauh bezanya. Sebab kalau saya sebut makanan sunnah, saya yakin tuan-tuan tahu kan, kurma, apa lagi, kismis, kambing, apa lagi yang biasa buat kat sini. Saya beritahu buka puasa dengan kurma kan, kismis. Sebenarnya amalan kita berbuka puasa dengan kurma itu adalah amalan yang salah. Beza dengan apa yang yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan kita berkaitan dengan pemakanan sunnah ni sangat jauh bezanya daripada apa yang disebut oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab. Bahkan term makanan sunnah itu sendiri tak pernah disebut dalam mana-mana kitab para ulama, kecuali buku-buku kita di Malaysia sahaja. Dalam kitab-kitab para ulama, kalau kita nak bincang tentang makanan sunnah ni, perbincangan itu tidak ada dalam kitab-kitab khusus, tetapi ada dalam kitab-kitab Tibu Nabawi, kitab-kitab perbuatan Nabi SAW. Dan kalau kita sebut kitab-kitab perbuatan Nabi SAW ataupun Tibu Nabawi ini, yang selalu kita nampak ialah kitab Ibnu Qayyim. Sedangkan itu adalah satu bab yang sangat kecil dalam kitab-kitab Ibnu Nabawi, walaupun para ulama menyatakan itu adalah antara kitab yang lebih menyeluruh tentang pemakanan, tentang Tibu Nabawi. Tetapi kitab-kitab Tibu Nabawi ini sangat banyak. Ada yang ditulis oleh Ibn Sunni, ada yang ditulis oleh Rawi Asbihani, Al-Imam Suyuti sendiri ada tulis, Ibn Nafis Ar-Razi dalam kitab dia Al-Hawi fi Tib, 13 jilid, dan macam-macam lagi kitab yang ditulis oleh para ulama.
Dan sebahagian satu part dalam kitab kita ini membincangkan tentang pemakanan dan pemakanan yang dibincangkan oleh mereka ini lebih menyeluruh, khususnya bagaimana konsep dan kaedah pemakanan yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi ini saya nak sebut kesimpulan yang pertama yang disebut oleh para ulama ialah makanan sunnah ni tak disebut, term makanan sunnah ni tak disebut dalam mana-mana kitab para ulama. Yang kedua saya nak sebut pagi ini bahawa dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW hanya disebut tentang halal dan thayyibah, dan itu adalah kunci. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa kulu mimma walitum halalan thayyibah. Ada 3-4 ayat yang berkaitan dengan halal dan thayyibah yang khusus tentang makanan. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu makan makanan halal dan thayyibah, dan jangan sekali-kali kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana dia adalah musuh kamu. Baik. Bila kita sebut tentang halal, ulama-ulama kita memerincikan persoalan halal ni yang menjadi kunci kepada makanan yang disebut sebagai makanan sunnah. Ini nanti kita cerita sikit mengapa saya kata amalan kita berbuka puasa dan kurma itu salah. Dan nanti saya sebut akhir insyaAllah. Baik. Ulama-ulama kita menjelaskan dalam kitab-kitab fiqh bahawa bila kita sebut halal itu sesuatu makanan itu makanan yang zat dia mesti halal. Tak kira apa bentuk makanan, apa jenis makanan, ia mesti zatnya halal. Lembu tu mesti, maksudnya ialah makanan itu bukan makanan yang ada mention nas tentang haram. Hurimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Dari babi confirm dah haram. Kata Ustaz, bagaimana dalam keadaan darurat? Darurat cerita lain. Darurat tubihul mahdurat. Darurat mengharuskan benda-benda yang diharamkan. Itu dalam situasi lain. Tapi dalam situasi biasa, zat makanan itu mesti makanan yang halal. Lembu itu adalah halal, kambing itu adalah halal. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pemilikan itu mesti pemilikan yang halal. Pemilikan yang halal maksudnya sama ada milik kita, kita beli, kita minta, kita dapat hadiah, kita diberi sedekah kalau kita miskin, kita dapat melalui cara yang betul. Pemilikan itu adalah pemilikan yang sah. Bukan kita pergi ambil lembu di tengah padang, kita sembelih. Lembu kita tak tahu lembu siapa. Kemudian selain daripada pemilikan ialah prosesnya. Prosesnya itu mesti halal. Kita nak makan seekor, kita tak boleh pergi potong kaki ekor lembu begitu sahaja. Mesti disembelih. Disembelih dengan syarat-syarat yang sebagaimana telah disebut oleh para ulama. Jadi selain daripada zatnya yang halal, pemilikan yang halal, yang prosesnya yang halal, dan ketika proses itu juga selain daripada dia perlu follow proses yang betul, ia tidak boleh bercampur dengan benda-benda yang diharamkan. Sambil-sambil buat gulai kawah tu campur sikit benda-benda yang diharamkan, ambil najis ke seketul, ambil arak ke masuk, itu tak boleh. Jadi 4 asas ini menjadi asas terpenting dalam konsep pemakanan sunnah yang disebut oleh ulama-ulama kita. Mengapa pentingnya halal? Kerana Nabi SAW sebut kullu lahmin nabata min haram fanar wa ulabi. Benda tubuh badan kita ni yang tumbuh daripada benda-benda yang diharam, maka fanar wa ulabi, ia lebih disukai oleh api neraka. Yang suatu hari nanti daging yang tumbuh daripada sumber-sumber yang haram ini akan menjadi bahan bakar dalam api neraka. Ulama-ulama kita buat satu rumusan mudah saja. Kalau disebut halal ni, halal ialah berkat. Jadi bagaimana kita nak dapat berkat dalam hidup kita kalau kita tak ambil cakna tentang makanan dan minuman yang dihalalkan? Hatta para ulama kata, sekalipun makanan tersebut makanan yang halal, contohnya kita kata mudah, makanan itu berat sangat, kita kata air kosong macam ni, air ini adalah halal, air mutlak. Tapi masa kita nak minum dia, kita niat ia adalah arak, maka hukumnya adalah haram bagi kita walaupun ia adalah halal bagi orang lain. Sampai tahap tu. Sebab tu persoalan niat ini juga menjadi satu benda yang penting
dalam kehidupan Muslim. Innamal a'malu binniyat tu, sesungguhnya setiap perbuatan berdasarkan niat itu disebut oleh ulama-ulama Syafi'i kita, ia menjadi punca kepada perbincangan 70 masalah dalam masalah kita. Pentingnya masalah niat. Kemudian selepas daripada halal, thayyibat. Thayyibat ni bahasa mudah ia adalah baik. Wa kullu mimma fil ardi halalan thayyibat, benda yang baik. Dan bila disebut thayyibat, setiap makanan yang haram, ia sudah pasti tidak thayyibat. Kerana Al-Quran menjelaskan thayyibat ini datang bersama-sama dengan halal. Halal dahulu barulah thayyibat. Setiap makanan yang halal sudah pasti thayyibat. Namun dalam perbincangan thayyibat, atau kita boleh sebut mudah, kalau halal itu berkah, thayyibat itu sihat. Halal thayyibat ini diperincikan oleh para ulama. Ibn Qayyim bila dia bincang tentang persoalan peranan perubatan, jadi ada 7-8 item yang dia sebut yang melibatkan persoalan thayyibat, di mana thayyibat ini sesuatu makanan yang halal, ia belum tentu menjadi thayyibat secara mutlak kepada kita jika cara pengambilannya salah, kadarnya salah, timingnya tak betul dan sebagainya, termasuklah dengan amalan kita berbuka puasa tadi. Ya, amalan buka puasa. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan buka puasa dengan kurma, betul kan? Kenapa? Kerana kita ambil banyak hadis Nabi SAW, hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yu'tilahu hadha thawab man fatara sa'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw wadaqati labanin. Dalam hadis yang panjang tentang kelebihan dalam bulan puasa ni, Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada seseorang yang ajak orang lain berbuka puasa dengan dia, dengan kurma ataupun dengan air kosong ataupun dengan susu, ataupun disebut dalam tafsir para ulama sebagai yogurt, susu masak. Baik. Jadi banyak hadis menceritakan tentang amalan berbuka puasa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kurma. Kita pun buka puasa dengan kurma juga. Tapi lepas kita makan kurma, kita minum. Sini minum apa? Cincau ke teh tarik? Teh tarik. Itu salah kita. Nah, kalau kita baca dalam surah Maryam, "Wahusi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya." Apabila ada ayat "Fakulu washrabu wa qarru 'ayna" yang menceritakan bahawa Maryam alaihissalam ini selepas dia makan kurma, Nabi Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia supaya waqarri aina, minum air kosong. Kita lepas makan kurma, kita minum teh tarik atau cendol. Bukan tak boleh teh tarik atau cendol, tapi cara kita berbuka puasa tu tidak cara Nabi SAW. Kita kata ikut Nabi dalam segenap aspek kehidupan. Dan ramai orang sekarang ini, masyarakat moden, dia argue, dia kata munasabah atau tidak puasa ini menyihatkan. Sedangkan Nabi kata sum mutasihu. Saya tanya, bagaimana Tuhan kata puasa ini tidak menyihatkan, sedangkan Nabi kata begitu? Dia kata tengok dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa, cara makannya dengan undangan makan yang salah dan sebagainya. Kemudian lepas pada hari raya, pergi cek hospital, gula naik, tekanan darah naik. Jadi kalau nak tengok peningkatannya, tengok selepas hari raya. Sedangkan semua mutasibu, berpuasa kamu sihat. Jadi di mana silapnya? Silapnya bukan silap berpuasa tu, tapi silap kita mengatur cara makan kita dalam bulan puasa. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi SAW, Nabi hanya makan 2 kali satu hari. Itu tak campur lagi kita makan 6 kali kan. Sarapan pagi, lepas ada sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam dan sahur ada selagi. 6 kita. Kita ni latih perut, pukul 8 kau kena lapar, pukul 10 kau kena lapar, pukul 12 kau kena lapar, pukul 4 kena lapar, pukul 6 kena lapar, pukul 10 malam kena lapar pula. Nah, kita latih perut supaya perut tu lapar. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi SAW biasa makan 2 kali satu hari. Di waktu malam Nabi SAW pilih al-aswadan. Al-aswadan ini ialah kurma dan air kosong. Mengapa kurma dan air kosong? Panjang cerita dia yang dibincangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab Tibbun Nabawi, sesuai dengan kedudukan Madinah ketika itu sebagai bumi
yang menghasilkan kurma. Nah, sebab tu cerita Nabi SAW makan buah ni banyak. Cerita Nabi makan kurma, Nabi makan anggur tak ada. Nabi tak makan anggur. Mengapa? Kerana anggur bukan produk Madinah ketika itu. Anggur adalah produk Taif. Yang ada tentang cerita anggur ialah Nabi SAW makan anggur kering ataupun kismis dalam bentuk minuman yang dipanggil sebagai Nabi. Ada. Tapi dalam cerita Nabi makan anggur, boleh dikatakan tidak ada cerita. Adalah satu dua cerita riwayat yang tidak kuat cerita Nabi SAW makan anggur. Kerana anggur bukan produk Madinah. Nah, tapi Nabi makan tembikai. Kerana ketika itu memang tembikai ada di zaman Nabi SAW. Baik, balik kita kepada kurma tadi. Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita bahawa baginda SAW makan malam sebelum salat maghrib. Bila sebut sebelum salat maghrib, sebelum masuk maghrib, maka maghrib di setiap negara ini berbeza, maka itulah timingnya. Baik, satu. Yang kedua, bila disebut Nabi SAW makan sebelum salat maghrib, Aisyah tambah lagi. Aisyah kata Nabi SAW makan 2 kali dalam bulan Ramadan, waktu malam. Kerana berbuka puasa itu sudah pasti waktu malam. Dan lepas pada itu Rasulullah SAW makan malam yang dipanggil Asyar. Kita campur berbuka puasa dengan makan malam ni sekali. Ini salah kita. Nah, selepas makan kurma, kita terus makan nasi. Masa tu kita tengah lapar, maka kita akan makan banyak. Sedangkan kita tahu dah fungsi kurma ni, kalau kita bagi masa kat dia 10 hingga setengah jam selepas kita makan kurma, ikutlah berapa biji nak makan. Ibnu Qayyim sebut, dia kata kebiasaannya Nabi makan kurma pada waktu malam ni 3 biji. Kalau di waktu pagi 7 biji, kerana sesuai dengan siang harinya kita perlu tenaga yang banyak. Tapi bagi masa untuk kurma tu dulu main peranan dulu. Kerana selepas daripada 10 hingga setengah jam kita makan kurma, lepas tu kita makan nasi, kita akan makan tak banyak. Sebab kita ada rasa kenyang. Sebab tu dalam semua hadis Nabi SAW tentang berbuka puasa, persoalan berbuka puasa ini bukan persoalan kenyang. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr. Umat aku ni akan sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi persoalan berbuka puasa ini ialah persoalan bukan nak kenyang, tetapi ia adalah persoalan barakat. Menyegerakan berbuka puasa meningkatkan barakat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengenyangkan. Sebab tu sunnah Nabi buka puasa dengan kurma dan minum air kosong. Kalau tak ada air kosong, yogurt. Kalau tak ada yogurt, minumlah apa sahaja atau makanlah apa sahaja ada. Tapi selagi mana ada kurma, itulah cara yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita nak makan kurma ketika berbuka puasa, maka jangan dilawan ia dengan teh tarik atau cincau. Lawan dia dengan air kosong. Ambil daripada maksud ayat tadi, fakuli washrabi wa qari aina tadi. Macam tu cara dia. Nak minum teh tarik, cincang boleh, tapi selepas tu bagi dulu masa 10 minit hingga setengah jam, lepas tu minumlah. Tak ada masalah. Nak makan kuih ke, nak makan nasi ke, makan. Tapi saya yakin, kalau melihat kepada tradisi para ulama silam, amalan berbuka puasa dengan kurma dan minum air kosong begitu akan menyebabkan kita lepas tu kita akan makan tidak banyak. Kerana kita dah rasa kenyang, kita dah rasa bertenaga, dan sudah pasti kita tidak akan banyak. Dan Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi SAW biasa makan tengah malam jika nak baginda SAW lapar. Kita selepas daripada tarawih, kita mencolek dulu dah. Mencolek dulu macam-macam kita makan. Boleh ke tidak? Boleh. Satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit. Beliau diziarahi oleh baginda SAW. Baginda duduk tepi Sa'ad. Baginda kata, Sa'ad, cukup-cukuplah, kau ni memang suka sangat makan tengah malam. Nabi SAW tegur Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu penyakit yang sangat teruk, yang dikatakan penyakit itu hampir meragut nyawa dia. Sa'ad kata, Rasulullah, saya ni sejak daripada muda lagi saya suka makan tengah malam. Saya memang kena makan kerana dia akan memberi satu tenaga, kekuatan pada saya. Saya kalau tak makan, esok memang long life, letih. Saya kena makan tengah malam. Nabi kata pada Sa'ad, kalau macam itu makanlah. Kita jangan berdalilkan dengan hadis-hadis sebegini untuk katakan, Sa'ad boleh takkan aku tak boleh. Itu masalah kita dah. Sebab tu itu
jawapan Nabi SAW kepada Sa'ad, kerana makan malam itu memberi kebaikan pada dia dan dia amal sejak daripada dia muda lagi. Dan kita yang sekali-sekala makan malam ni nak cuba buat macam tu, jangan buat. Jangan buat. Itulah yang dipanggil terlibat, kerana terlibat ini juga melibatkan timing, melibatkan masa. Ada waktu-waktu tertentu tidak sesuai kita makan, maka tak perlu kita makan. Ulama-ulama kita dalam kitab-kitab Tibbun Nabawi, mereka menyatakan daripada engkau tidur dalam keadaan perut kenyang, lebih baik engkau tidur dalam keadaan perut lapar. Ini adalah satu tip yang banyak dibincangkan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab Tibbun Nabawi. Jadi kalau tuan-tuan nak, orang kata, nak betul amal sunnah ketika berbuka puasa, itulah cara yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seakan beza dengan kita lah. Cuma saya ingat kat surau tak boleh nak buat macam tu, sebab pernah kalau surau saya, surau kausa tu bila buat macam tu, pengurusi kata, ustaz, kesian orang belakang lepas buka puasa, solat dulu kan, nak bagi gap 10 minit tu, makan kurma, lepas tu pergi solat, lepas tu pusing belakang nak makan, tak ada dah, kambing-kambing bakar tu dah tak ada dah. Semua dihabiskan oleh orang yang terus makan lepas buka puasa. Saya kata saya hanya cadang cara sahaja, pihak surau lah pandai-pandai pilih macam mana nak selesaikan masalah ni. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat macam tu, itu adalah yang terbaik. Cukup sebenarnya dengan 3 biji kurma untuk ketika berbuka puasa, dan dia akan memberi tenaga pada kita sehingga kita boleh habis tarawih dengan 3 biji kurma ni. Dia tak semestinya 3 biji. Cuma ini adalah statement Ibn Qayyim sahaja. Dia kata 3 biji pun dah cukup. Cuma jangan pilih kurma yang mirjul, yang besar kan. Yang 1 jengkal tu pilih ajwa pun dah cukup lah, kurma biasa lah. Kalau mirjul tu saya yakin tak habis. Begitu juga ketika berbuka puasa. Bersahur Nabi SAW sebagaimana Ibn Qayyim beliau menyatakan sangat dianjurkan makan 7 biji kurma kerana ada nas tentang bilangan itu. Satu. Yang kedua, amalan makan 7 biji itu adalah satu amalan yang baik, dan ia akan memberikan tenaga yang banyak di siang hari. Dan bagaimana nak habiskan 7 biji kurma itu, ia tidak semestinya dimakan sekaligus. Dan ia adalah satu cara yang halus yang disebut oleh para ulama, bagaimana kita melatih diri untuk bangun qiyamul lail. Kerana bila kita nak bersahur dengan 7 biji kurma ni, kita tak boleh habis sekaligus. Maka kita bangun pukul 4.30, pukul 5 makan sebiji, kemudian solat dulu, kemudian buat apa-apa yang patut makan sebiji, sehinggalah habis 7 biji tersebut. Itu cara yang disebut oleh para ulama. Baik. Bila kita sebut tentang pemakanan sunnah, saya nak cuba habiskan sebelum 7.30 tahun. Cerita makanan sunnah ni sekarang ini saya saring daripada kitab yang kawan-kawan saya tulis di UKM. Panjang poin dia, cuma saya nak cuba ringkaskan setakat yang saya mampu lah. Bila kita sebut tentang pemakanan sunnah atau pemakanan sunnah ni, kita selalu nampak item-item tertentu, kurma, kismis, kambing. Sedangkan dalam amalan baginda sallallahu alaihi wasallam, mana lagi makanan yang baginda sallallahu alaihi wasallam makan. Dalam bab daging saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daging lembu. Sebagaimana riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, baginda sallallahu alaihi wasallam menyembelih lembu sebagai binatang korban untuk 7 bahagian ummahatul mukminin. Lembu. Baginda sallallahu alaihi wasallam makan daging unta atau biasa, daging kambing biasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan pernah bersama-sama dengan para sahabat kejar arnab. Mereka dapat tangkap arnab, mereka sembelih arnab dan mereka makan bersama-sama daging arnab itu. Jadi soalannya, arnab itu makan sunnah ke tidak? Kalau kita kata kami saja, Jabir bin Abdullah Al-Ansari dalam satu kisah rodaan ketenteraan, dia panggil Sariyah, rodaan ketenteraan bersama-sama yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah bersama-sama dengan 300 orang sahabat. Mereka sampai di satu tempat yang dikatakan kawasan pesisiran pantai, mungkinlah dekat dengan Bahrain sekarang ni. Mereka sampai di pesisiran pantai, mereka diarahkan untuk berada di situ selama sebulan. Dan ketika itu makanan dah habis dan mereka tengok satu ambar. Ambar ni ikan paus.
Ammar yang telah mati bangkai. Sahabat pun nak pergi ambil. Abu Ubaidah kata tak boleh, ini adalah bangkai. Jabir kata, tuan, dalam keadaan darurat ni kita boleh ambil. Abu Ubaidah kata, okey, kalau macam tu ambil sekadarnya. Maka para sahabat pergi potong bangkai ikan tersebut dan disalai. Dagingnya disalai sebab nak simpan untuk makan ikan. Daging ikan cepat rosak. Maka disalai dan besarnya ikan tersebut disebut tulangnya itu dapat dijadikan khemah untuk 300 orang. Dan dalam bingkai matanya sahaja, dalam kepalanya sahaja boleh dimasuki di antara 3 hingga 7 orang sahabat. Besar ikan tu. Dan mereka memakan hasil ikan itu dengan cermat, dengan keadaan sepatutnya selama sebulan, sehingga Jabir kata kami semua jadi segar bugar, jadi sehat. Dan kemudian bila selepas bulan kami balik ke Madinah, jumpa Rasulullah, aku bercerita pada Rasulullah SAW, hal fikir ni Syed, ada lagi tak Jabir? Tanya. Jabir kata ada Rasulullah kat rumah. Maka Nabi SAW perintahkan Jabir ambil, dan Jabir bawa datang, fa'akalahu ma'a Rasulullah SAW. Rasulullah makan apa ni Jabir, dan Rasulullah SAW makan ikan. Jadi soalan kita ialah, ikan tu makan sunnah ke tidak? Itu tidak dicerita lagi kisah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berada di depan satu hidangan, dan beliau tengok seorang pemuda menghindarkan diri daripada makanan tersebut. Maka dia panggil pemuda tersebut. Dia kata, kenapa kau lagi? Pemuda kata, makanan ni makanan yang tak bagus, yang tak sesuai untuk kita. Abu Musa kata, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kuluha. Aku tengok Rasulullah makan. Apa dia makanan tersebut? Bila dibuka hidangan itu, hidangan tersebut ialah seekor ayam panggang. Dan ayam tu makanan sunnah ke tidak? Jadi banyak benda yang dimakan oleh Nabi SAW yang kita kata dia bukan makanan sunnah. Sebab tu kunci makanan sunnah ini ialah halal dan thayyibah. Sebab kalau cerita dari segi item, cerita dari segi benda, banyak benda yang dimakan oleh Nabi SAW. Hatta kalau kita tengok di dalam masyarakat kita kadang-kadang amal satu benda yang pelik. Amal satu benda yang pelik, antaranya ialah tidak boleh mencampurkan antara makanan daun dan makanan darat. Nah, tuan-tuan campur ke tidak? Campur. Dah, ini confirm peminat yang campur ni. Kalau campur ni dah banyak hujah, banyak dalil. Tampak bila saya cakap dalam Selamat Pagi Malaysia, turun je daripada pentas tu betul-betul orang tak mesej. Sumpah serana ambil saya tanya, ilmu ni ambil mana? Maka tak boleh campur makan lauk dan makan darat. Dinisbahkan pada Nabi SAW. Siapa bawa cari, wa makadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta kepada Nabi SAW secara sengaja, maka dia reserve tempat dia dalam neraka. Saya sengaja baca hadis itu. Kenapa? Masyarakat kita ni suka ambil maklumat tepi jalan. Kita tak percaya dah kepada maklumat-maklumat yang betul yang disampaikan oleh para ulama. Kita kata ada dalam kitab cerita tentang makanan lauk dan makanan darat makan. Kitab mana? Kalau ada kitab, ada dalam kitab, boleh sebut belakang ada dalam kitab. Tapi kitab mana? Tak boleh sebut pula. Jadi saya nak sebut hari ni bahawa tak usah pedulilah apa yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab tu, kerana dia ada perbincangan khusus bagaimana mencampurkan di antara makanan laut dan makanan darat. Tetapi yang pentingnya tidak ada hadis. Nabi tak pernah sebut larangan campur makanan laut dan makanan darat, tidak boleh. Dan para ulama kata ia adalah harus campurlah. Dan saya bincang benda ni dengan pakar-pakar makanan. Saya tanya, apa rasionalnya tak boleh? Nas tak kata tak boleh. Tidak ada nas yang menyatakan haram. Tak boleh. Dia kata, saya pun tak tahu Ustaz, sebab protein laut dan protein darat ni lebih kurang ke? Saya pun dia tak ya juga. Tak, tuan-tuan sini ada saintis tak? Mesti ada ni kat ramai-ramai ni kan? Tu saya pernah tanya seorang saintis. Bukan saintis Malaysia, saya tanya saintis dunia. Saya tanya, Prof, ada bukti tak? Apa ni tak boleh campur makan dalam makan laut? Dia kata, mengapa tak boleh? Protein laut dan protein darat ni lebih kurang je. Saya kata, Alhamdulillah, sebab saya suka makan tu campur. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita angkat makanan sunnah di satu kedudukan, kita akan nampak makanan-makanan tertentu. Contohnya dalam keadaan sekarang, madu. Kerana ada pembuktian, khususnya madu sidir yang mempunyai kadar antioksidan yang sangat tinggi. Contohnya, kita pun
konsisten makan makanan-makanan begini dengan hujahnya Nabi SAW makan. Sebab disebut dalam kitab Nabi SAW lepas salat subuh, Nabi ambil madu satu sudu, campur dalam air kosong, kacau minum. Nah, ataupun setengah orang kata oleh kerana madu ini makanan yakhruju min butuniha syarabun, dalam Quran sebut yang keluar daripada perut lebah ini adalah minuman, syarabun, minuman, maka kena minum 1 gelas. Ada yang pernah minum tak? Madu 1 gelas kali minum. Saya ingat kalau sekilo tu 2 kali 3 kali minum je kan. 1 gelas ni anggaran dia, kalau gelas biasa tu anggaran dia dalam 200 hingga 250 ml. Jadi kalau sekilo kita katalah 5 kali minum, habis ya. Dalam madu sidin 600 sekilo. Betul banyak tak? Sebab tu kita kena faham term Al-Quran ni. Kebolehan kita dalam bahasa Arab semata-mata masih lagi tidak membantu untuk memahami Al-Quran jika kita tak belajar kaedah-kaedah tafsir. Kena tahu kaedah-kaedah tafsir, kena tahu disiplin tafsir bagaimana, dan bahasa Arab ada satu part yang membantu kita untuk memahami tafsir. Syarab pun betul disebut sebagai minuman, tetapi syarab pun inilah yang dibincangkan oleh ulama-ulama Tibun Nabawi, dan mereka datang dengan satu istilah yang dipanggil sirap dalam Islam moden. Maksudnya ialah minuman itu minuman yang boleh dijadikan ubat, yang boleh diambil melalui mulut. Jadi madu ini adalah benda yang diminum. Jadi bila sebut benda yang diminum, ubat yang diminum, ia tidak semestinya segelas. Boleh jadi setengah, boleh jadi sesudu. Tuan-tuan biasa minum air segelas, biasa kan? Minum air setengah. Jadi apa beza di atas antara segelas dengan setengah? Ia tetap minuman. Dia tak semesti bila sebut syarab minuman mesti minum segelas, tak semesti. Sebab tu dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, madu datang dalam bentuk ubat, bukan datang dalam bentuk makanan. Jadi mesti diambil dalam bentuk ubat, bukan diambil dalam bentuk makanan. Habatus sauda hanya datang dalam bentuk ubat, bukan datang dalam bentuk makanan. Tidak boleh diambil dalam bentuk makanan. Amal makan habatus sauda setiap hari. Kalau kata kenapa? Kerana ada hadis Nabi. Hadis mana yang kata macam itu? Sedangkan ulama-ulama kata habatus sauda ni, alaikum bil habatis sauda fa innaha shifa'u li kulli da'in illa, bermaksud habatus sauda sebagai ubat, bukan sebagai makanan. Jadi mesti diambil sebagai ubat. Ubat kita ambil ketika kita sakit. Sebab tu cerita madu ini, riwayat-riwayat yang kata Nabi minum madu pada waktu pagi ni, semua riwayat tu riwayat yang nak kata palsu, kita nak bahasa kasar, tapi riwayat tersebut riwayat yang tak betul belaka. Yang betulnya ialah Nabi SAW mengajak para sahabat bagaimana untuk mengambil madu bagi merawat penyakit-penyakit tertentu, khususnya ialah sakit perut. Dan Nabi SAW dalam beberapa hadis yang riwayatnya lemah menyatakan kalau nak ambil madu untuk menjadi amalan harian kita hanya 3 kali sebulan, letak madu tu dalam satu sudut di tapak tangan dan hisap. Itu cara ada sebut dalam hadis. Tak buat begitu pun tak apa. Kalau buka bekal madu, ambil jari telunjuk, letak, kemudian hisap, tak mengapa, boleh. Kalau nak ikut cara Nabi yang betul. Makan madu untuk penjagaan kesihatan hanya 3 kali sebulan sahaja dalam hadis-hadis Nabi. Untuk dicampur dengan makanan yang lain tidak mengapa. Madu sebagai ubat tidak sama dengan madu sebagai aditif dalam makanan. Kerana Aisyah radhiyallahu anha kata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul asala wal halwa." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka minum madu dan memakan kuih-kuih yang manis. Jadi para ulama kata itu bermaksud madu ini dicampur sebagai bahan pemanis. Ia bukan bahan madu itu saja yang menyebut. Sebab tu kalau kita nak makan madu sebagai amalan harian, apa yang saya faham melalui nasnya, tak sepatutnya kita makan setiap hari. Sebab tu ulama-ulama dalam kitab Tibun Nabawi dia kata, kalaulah orang muda yang belum berkahwin, dia amal madu sejak daripada dia muda, kemudian bila dia berkahwin, 6 bulan selepas dia berkahwin, dia sihat, isteri dia sihat, ataupun tak kira ada lelaki ke perempuan yang makan madu, kedua-duanya sihat, tapi belum ada tanda-tanda dapat zodiak, maka dia kena tinggal madu selama 6 bulan. Kenapa? Kerana madu ini panas. Dan kita suka campur benda-benda begini, sehingga artinya ada side effect yang lain. Nah, begitu juga dengan amalan meminum cuka.
Tak kisahlah cukur apa, yang penting ialah cukur buah, cukur tumbuhan. Cukur tu nama dia cukur kurma, cukur kismis, cukur tea, cukur delima, cukur apple. Tempat di negara kita ni banyak beberapa lagi jenis cukur, termasuk dengan cukur batang pisang. Ya, kita ni memang ada sedap. Cukur-cukur ni saya pernah teralat ada, sebab pengalaman saya bersama-sama dengan rakan-rakan penyelidik di Fakulti Sains Teknologi UKM ni. Saya join sejak tahun 2008 lagi. Masuk lab, keluar lab, masuk hutan, keluar hutan, sama-sama mengambil ke. Saya try banyak jenis makanan. So apa yang saya cakap ni bukan bercakap berdasarkan pembacaan kitab ni saja. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok buku ni, nama saya kan ni. Ada satu nama ni, depan ni nama saya. Saya belajar dengan saintis-saintis. Kalau kata ustaz ambil dari buku, nak tahu kata banyak buah pula, lebih buah daripada cerita. Jadi saya berguru dengan mereka, masuk hutan, keluar hutan dengan mereka untuk dapat pengetahuan, ilmu, pengalaman mereka. Jadi saya terang benda-benda ni semua sehingga saya boleh buat kesimpulan yang mana baik, yang mana tak baik, yang mana bagus dan yang mana tak bagus. Jadi tentang cukur ni, Nabi SAW dalam semua hadis Nabi tak pernah cerita cukur ni boleh dimakan begitu saja. Sebab tu bila buat cukur ni, hadis yang datangnya ialah ni'mal idam. Sebab baik idam itu bukan makanan. Idam itu ialah lauk. Idam itu ialah benda yang dimakan makanan lain dengannya. Jadi ceritanya Nabi SAW dalam hadis Aisyah, dalam hadis Jabir radhiyallahu anhuma, contohnya dalam hadis Aisyah, Nabi balik kumur tanya Aisyah, ada roti? Aisyah kata ada roti. Nabi kata ada lauk tak? Aisyah kata tak ada, hanya ada cukur. Itu yang Nabi kata ni'mal idam al-khalwi. Sebab roti ni tawar, maka dicicah dengan cukur untuk mengambil rasa sedikit. Bahkan dalam riwayat lain disebut Nabi SAW makan roti dicicah dengan minyak zaitun. Nanti kita cerita bab minyak zaitun pula. Nah, itu bendanya. Jadi jangan amal makan begitu sahaja cukur ni, hirup begitu sahaja kerana bagus untuk kencing manis dan darah tinggi. Memang bagus, ya, tetapi ia mesti diambil dengan kawalan. Ni kena tanya pakar macam mana cara nak ambil. Kenapa? Kerana cukur ni dalam tibu nabawi ini ada cara yang perlu kita buat untuk kita merawat. Contohnya cukur pernah digunakan oleh doktor-doktor pakar di zaman Abbasiyah, kalau tak silap saya, untuk merawat orang yang menghadapi masalah penyumbatan kilang suara. Pernah berlaku. Nah, ini disebut dalam kitab, kata silap saya, dalam kitab Al-Hawi fi Tib oleh Abu Bakar Ar-Razi. Jadi cukur ini tidak boleh ambil begitu saja. Nak masuk dalam masakan sebagai aditif, tak ada masalah campur. Tapi jangan diambil begitu saja. Itu adalah cara yang salah. Jadi kalau kita nak ikut sunnah Nabi dalam bab makanan ni, itulah cara yang diajar oleh Nabi SAW. Kemudian minyak zaitun. Minyak zaitun ini adalah salah satu di antara 7 buah dalam Al-Quran. Quran hanya cerita 7 jenis buah sahaja. Buah kurma dengan anggur, buah tin dengan zaitun, kemudian delima. 2 lagi, siapa ingat? Berapa 2 lagi? Pisang. Pisang ni saya banyak cerita pisang ni, cerita penyelidikan pisang. Dan juga satu lagi, bidara. Tuan-tuan kan ada bidara ni. Orang kita sekarang ni takut sebut bidara ni sebab daunnya digunakan untuk memandikan jenazah. Jadi takut, sampai ke buah bidara takut kan. Zaitun ini salah satu daripada 7 jenis buah dalam Quran, dan satu-satunya buah yang disebut sebagai yakadu zaitun haldi walau lam tamsasuna. Cerita tentang buah zaitun, satu-satunya buah dalam Al-Quran ini yang boleh diproses menjadi minyak. Berbeza dengan baki 6 jenis buah yang lain lagi. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW tentang zaitun, ulul zaitun wa dahinu bihi fa innaha min syajaratin mubarakah. Makanlah zaitun dan berminyaklah dengannya, berminyakilah dengannya. Dan berminyak dengannya ini ada tafsiran para ulama. Bukan maksud berminyak dengannya ambil minyak zaitun ni sapu-sapu pada kulit. Boleh tak kita faham begitu? Ya, ulama kata itu memang satu bentuk kefahaman terhadap hadis tersebut. Tapi berminyaklah dengannya bermaksudnya ialah kamu ambil zaitun, kamu boleh, budaya Arabnya zaitun ini ambil roti digawau dengan minyak zaitun dimakan, ataupun kalau sekarang ni dicampur dengan sejenis bijan yang dinamakan za'atar. Campur sekali, gawau-gawau tu makan.
makan roti. Itulah yang disebut berminyak dengannya. Jadi berminyak dengannya ini, pertama ialah disapu pada kulit, dan yang kedua ialah digaul dengan roti dalam budaya Arab untuk kita makan. Jadi kul zaitun wa dahinu bihi fa innaha min syajaratin mubarakah. Makanlah minyak zaitun ini, sehingga ulama-ulama kata minyak zaitun ini ia adalah makanan. Berbeza dengan habatus sauda sebagai ubat. Madu dia datang dalam dua situasi, satu situasi ubat dan satu lagi situasi makanan. Tetapi minyak zaitun ini ia datang dalam bentuk makanan dan sekaligus ia menjadi ubat. Nampak? Jadi minyak zaitun ni boleh dimakan bila-bila masa sahaja. Ulama-ulama kita dalam banyak hasil penyelidikan, mereka kata, bila saya sebut ulama tu termasuk dengan saintis lah, mereka kata amalan yang biasa yang kita boleh, kalau kita rasa nak makan minyak zaitun ni, kerana minyak zaitun ini ia adalah semua tenaga. Kalau saya suka ras jauh, saya tak minum air isotonik, saya hanya minum minyak zaitun sahaja, satu sudu. Dan kalau nak kesan lebih optimum, dicampur dengan 1/4 sudu minyak habatus sauda. Cuma kena hati-hati. Di pasaran itu tu akan jumpa Evo, akan jumpa Vo, akan jumpa Triple O. Maksudnya ialah minyak zaitun biasa, minyak zaitun virgin olive oil ataupun extra virgin olive oil. Saya tanya tuan-tuan sini, tahu tak beza antara minyak zaitun tu? Siapa tahu? Kalau orang dalam bidang tu dia tahulah kan. Orang dalam bidang oleo kau memang dia tahulah. Tapi saya nak cerita, kita ni memang banyak kena kelentong orang kata Evo, extra virgin olive oil. Oh bagus Evo. Evo dari mana? Evo dari negara tu, negara ni. Lepas tu bila saya tanya apa syarat dia nak jadi Evo, bagus dia datang daripada negara tu, negara ni. Bagus kerana apa? Kerana dia ini pokok yang tumbuh daripada di satu tempat yang pagi pun kena matahari, petang pun kena matahari. Ambil dalil zaitun natillah syarqiyatin wala warbiyah dalam surah An-Nur. Sedangkan perbincangan para ulama ni banyak lebar lagi kalau nak bincang tentang masalah itu. Jadi isunya sekarang ini ialah minyak zaitun yang masuk negara kita ni, pastikan minyak zaitun itu ialah minyak zaitun yang betul-betul minyak zaitun yang bagus. Tak kira daripada negara mana, tapi harga minyak zaitun biasa dengan harga virgin olive berbeza. Virgin olive lebih mahal, extra virgin lagi mahal berbanding dengan virgin olive. Jadi kita kena tahu benda tu, barulah kita tidak tertipu. Tuan-tuan nak makan jenama apa, nak makan dengan apa. Saya memang saya makan setiap hari pun, pagi tadi pun masa saya bangun tu, lepas saya datang sini pun memang saya minum minyak zaitun dulu. Kenapa? Kerana ia disebut sebagai makanan dalam Quran, dan dalam hadis Nabi disebut sebagai makanan. Ia boleh diambil begitu sahaja. Jadi kita kata dengan syaratnya jangan lebih 2 sudu satu hari. Itu amalan standard. Pagi 1 sudu, malam 1 sudu untuk penjagaan kesihatan. Kalau nak masukkan dalam masakan, boleh masukkan dalam masakan bila-bila masak. Nak masuk dalam salad, nak masuk dalam apa, boleh. Tapi untuk makan begitu sahaja jangan lebih pada 2 sudu satu hari. Itu cara yang disebut oleh ulama-ulama kita. Jadi benda-benda sebegitu kita kena jaga. Kalau kita betul-betul nak jaga kesihatan, bila kita nak mengangkat sunnah ini sebagai satu benda yang penting dalam hidup kita, maka bukan setakat pengetahuan, cara kita tu mesti kena. Jangan orang kata habatus sauda bagus sunnah. Nabi bercerita tentang habatus sauda ni dalam konteks ubat. Dan kalau saya tanya tuan-tuan, habatus sauda yang kita makan ni jenis yang berapa? Tak banyak, ada 150 jenis habatus sauda ni. Mana satu tuan-tuan makan? Tak boleh nak jawab lah. Kalau saya tak boleh jawab, termasuk dengan saya tak boleh nak jawab habatus sauda yang saya makan tu jenis. Tapi nak ceritanya banyaknya jenis habatus sauda ini sampai ke tahap itu. Itu tidak termasuk lagi dengan banyak lagi benda lain yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagai permulaan ni saya kira itu sebagai orang kata buka cerita tentang makanan sunnah. Cerita dia panjang tu kan. Saya bawa slide ni, campur semua ni dalam 50 slide lebih. 2 slide dalam masa 1 jam. Tuan-tuan kira lah mana-mana masa untuk mendetailkan satu persatu tentang makanan sunnah berdasarkan fungsi, berdasarkan kaedah, cara, falsafah setiap makanan itu, kenapa Rasulullah makan benda ni, makan ni dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekadar dulu, dan sebelum saya berhenti, saya bukalah peluang kalau tuan-tuan nak tanya. Jawab belum tentu, tanya boleh. Tidak semua benda saya tahu. Ada soalan ke?
Sila. Pertama, habatus sauda tu panas. Yang kedua, madu tu panas. Jadi prinsip dalam tibu nabawi ini, panas campur panas ini untuk penyakit yang bersifat sejuk. Nah, dan dalam tibu nabawi juga al-adwiyah al-mufradah itu lebih didahulukan berbanding dengan al-adwiyah al-murakkabah. Maksudnya ialah memakan ubat secara satu itu lebih didahulukan berbanding dengan memakan ubat secara campur. Baik. Jadi soalannya ialah apa tujuan kita makan habatus sauda dengan madu? Itu soalan yang perlu kita tanya. Semalam orang tanya soalan yang sama, hampir sama. Boleh atau tidak kita mencampurkan madu dengan minyak zaitun? Saya tanya soalan pada dia, sakit apa? Macam itu. Amalan para salafus salih, para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam pernah buat satu amalan. Yang amalan ini bersumberkan daripada Al-Quran. Saya lupa susunan ayat dia. Ada 3 benda, iaitu untuk apa sahaja treatment habatus sauda ini bukan bahan utama, kerana habatus sauda ini mempunyai bahan aktif yang jika diambil tanpa kawalan, ia akan merosakkan buah pinggang. Waktu memang banyak dah catatan doktor-doktor pakar. Tetapi amalan para salafus salih, amalan para sahabat ialah jika dalam keadaan kita tak tahu nak makan ubat apa, kita sakit, kita tak tahu nak makan ubat apa, maka yang pertama ambil air kosong, air mutlak. Ambillah air apa pun, yang penting air mutlak. Kemudian dicampur dengan segelas madu. Segelas madu. Saya ingat ini adalah riwayat Sahal bin Abdullah, kalau tak silap saya, radhiyallahu anhu. Segelas air dicampur dengan sesudu madu dan dicampur dengan sesudu minyak zaitun. Nah, campur 3 benda ni, ini memang amalan para salafus salih disebut dalam kitab-kitab Tibu Nawawi. Jika kita tak tahu, kita demam, aku ni demam ni, punca apa demam ni, aku semua punca apa sebenarnya ni, tak tahu, maka amal menjadi 3. Dan saya secara peribadi, saya tidak mengesyorkan mencampurkan di antara madu dan habatus sauda untuk rawatan jika kita tak tahu sakit apa, kerana kedua-duanya agak panas. Yang menyebabkan kesan dia ialah contohnya bibir kita akan pecah dan sebagainya. Nah, tetapi jika perlu makan begitu, saya cadangkan dicampur dengan air kosong lah. Nah, habatus sauda, madu. Tetapi habatus sauda ini portion dia jangan tak boleh banyak, sebab dia memang sangat panas. Dan portion yang disebut oleh ulama-ulama kita ni, ukuran dia kalau satu sudu makan itu, kalau kita ambil minyak zaitun 1 sudu makan, kita ambil madu 1 sudu makan, habatus sauda jangan lebih daripada 1/4 sudu. Boleh dicampur sekali. Tak pula bagaimanapun kena tengoklah penyakit apa yang tu. Wallahu a'lam. Sila. Okey. Kita ni Allah tu dia adil, dia mesti ada juga buah-buah yang sifatnya sama dan baik macam juga. Ada setengah mengatakan di tempat kita ni Allah anugerahkan kelapa. Okey. Kelapa. Artinya apa pandangan? Yang pertama ialah buah-buah dalam Al-Quran ini ada 7 jenis dan semuanya boleh tumbuh di mana-mana sahaja di dunia. Nah, jangan pelik kurma boleh tumbuh di negara kita. Jangan pelik kalau anggur boleh tumbuh di negara kita. Memang boleh tumbuh, tak ada masalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau pokok itu secara spesifiknya tidak boleh tumbuh, daripada kumpulannya boleh tumbuh. Contohnya kurma daripada kumpulan palma, maka pokok kumpulan palma yang mempunyai kebaikan yang hampir sama boleh tumbuh di mana-mana sahaja di dunia. Jadi tak timbul dah isu kelapa tadi. Dan jika dibuat perbandingan tentang konsep tibu nabawi, apakah makanan yang baik untuk kita, maka para ulama merumuskan makanan yang baik ialah makanan yang ada di sekitar.
Kerana ada poin yang saya tak bincang daripada awal kerana dia agak panjang melibatkan Ibnu Nabawi, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam mengamalkan 3 konsep. Dia panggil syumul, dia panggil tanawwu dan tawazun dalam pengambilan makanan ubat-ubatan. Maksudnya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil makanan yang ada di sekitar baginda, sebagaimana kalau kita bercerita tentang madu yang paling baik ialah madu di depan rumah kita. Jangan salah faham pula dah. Start di mana-mana pula ni. Maksudnya ialah kita kata kita berhujah dengan Quran. Contohnya saya ambil Quran kata yakhruju min wa harabuka ila an-nahli an takhidhi min al-jibali buyuta wa min asy-syajari wa mimma ya'rushun. Kami perintahkan kepada lebah untuk buat sarang di bukit-bukit dan pokok-pokok yang besar dan juga bangunan-bangunan. Dari segi structure ayatnya begitu, tapi dari segi maksud yang difahami oleh para ulama ialah the best madu ialah madu depan kita, madu dekat dengan kita. Maka madu dekat dengan kita ialah madu kelulu ataupun madu lebah kampung. Betul kan? Orang kata madu sidir terbaik. Sidir terbaik kerana banyak. Ya, ia ada satu cerita yang lain. Kalau cerita tentang madu sidir, mengapa madu sidir terbaik? Ada pula cerita dia. Nah, sebab di zaman Nabi SAW madu yang terbaik ialah madu Taif. Sampai sekarang ini sarang-sarang madu yang di zaman Rasulullah tu masih lagi ada di Taif. Kau boleh pergi, dia buat kereta dengan batu, bukan batu dengan kayu. Jadi ada. Jadi begitu juga dengan minyak tadi. Minyak kelapa memang dalam kitab-kitab tip Melayu, minyak kelapa ni memang sangat baik. Kalau kita boleh amalkan minum minyak kelapa kita, sekarang ini dah ada minyak kelapa darah, itu lebih baik. Amallah minum setiap pagi, satu sudu pagi, satu sudu malam. Memang sangat bagus. Tak sempat saya nak cerita tentang khasiat dia, tetapi orang kata kalau di negara Arab ada zaitun, maka di negara kita ada minyak kelapa. Kalau tak ada minyak kelapa, minumlah minyak kelapa sawit. Tapi jangan cari yang botol biasa, cari botol mahal sikit lah. Jangan cari yang sikit 50 sen tu, cari memang betul. Nah, tuan-tuan, mengapa kita makan jadi panjang dah cerita ni. Mengapa kita, saya jawab sekali dah. Mengapa kita makan durian, kita tak boleh tidur malam? Sedangkan kalau kita buka catatan saintis, durian adalah ubat untuk orang yang tak boleh tidur malam. Sebab kita makan 2 biji. Cuba makan 3 ulas. Orang yang ada masalah nak tidur malam, makanlah durian. Durian ini memang sangat bagus, tapi sebab kita makan 2 biji, 1 biji ada sekurang-kurangnya 15 ulas, 2 biji 30 ulas. Memanglah. Cuma makan 3 ulas. Tak boleh sabar Ustaz, saya tak boleh nak jamin. Kata tak boleh tanya nak sabar tu, nak kata macam mana saya. Nah, Rambutan bagus untuk mengidap kencing manis. Tapi mengapa bila kita makan gula kita meningkat? Dah kita makan sekilo, cuma makan 5-6 biji. Tak boleh sabar kan? Ini masalah kita. Di samping kita tidak meletak prioriti amalan Nabi ini di depan. Contohnya ialah Nabi SAW tidak memakan buah selepas daripada Nabi makan makanan berat. Ulama-ulama kita bila bincang ayat wa fakihati mimma yatakhayyarun wa lahmi tayri mimma yashtahun, dalam surah Al-Waqiah, mereka menyatakan bahawasanya buah-buahan mesti didahulukan berbanding dengan makanan berat. Tapi kita makan pisang selepas daripada makan nasi alasan basuh mulut. Sedangkan saintis kata makan pisang lepas daripada makan nasi dia akan menyebabkan lonjakan kadar gula dalam badan kita. Di samping bila kita tengok dalam buku, contohnya buku yang ditulis di Kanada di bawah arahan daripada Parlimen Kanada, dia Cooperative Guide gitu dia bukan kepala dia, menceritakan tentang 8 penyakit utama dunia ni. Salah satu penyakit kanser. Dan kanser ini salah satu sebabnya ialah kerana pengambilan. Kanser kita tahu benda ada di dalam, dia mengaktifkan sel. Ini disebabkan ialah antara pengamalan makanan kita yang salah. Kita makan buah selepas daripada makan makanan yang berat. Buah dia cepat cerna, sepatutnya kita makan awal, antara 10 hingga 15 hingga setengah jam. Macam kita makan kurma tadi lah. Dan kita ambil buah sebagai pembasuh mulut. Sedangkan contohnya pisang sangat bagus untuk orang yang menghadapi masalah stres, orang yang dapat masalah tak boleh fokus
tryptophan dalam pisang itu memang sangat power. Saya pernah rawat ramai orang yang tak boleh fokus dalam kerja dia. Pagi-pagi kerja nak mengamuk je pada anak buah dia. Saya kata, bos, jom makan pisang. Dalam hidup kita ni hanya dua makhluk sahaja yang makan isi, iaitu satu di bumi dan satu di atas pokok. Yang lain semua makan dengan kulit. Dia kata, jom kita makan pisang. Dia kata, ni samakan aku dengan buruk pula. Taklah begitu. Tapi dah asyik nak mengamuk dia. Saya bagi treatment makan pisang selama 14 hari. Lepas pada tu dia cool, tenang. Okey tak bos? Okey. Sebab tryptophan dalam pisang tu bagus. Jadi tuan-tuan kalau stres pagi-pagi, rasa nak mengamuk je, makan pisang dulu 2 biji. Tapi jangan cari pisang apa tu, pisang tanduk. Cari pisang biasa dah. Makan 2 biji. Budak-budak yang nak pergi sekolah, nak pergi sekolah tak boleh fokus dalam kelas. Saya ada pengalaman dalam pendidikan. Saya bagi pisang je budak-budak. Selepas 2 minggu cikgu dia tanya, Ustaz bagi ubat apa? Saya kata saya bagi ubat yang paling power di dunia. Berhari-hari dia ada mesej tanya, Ustaz ubat apa? Saya nak beli ubat apa, ubat kimia. Saya kata tak, saya bagi pisang je. 14 hari saya bagi. Nah, sebab tu satu kedudukan buah-buah dalam Al-Quran ni, mengapa ada 7 jenis buah? Kalau kita tanya saintis, dalam buku ni bercerita tentang 7 jenis buah dalam Al-Quran yang mewakili 7 jenis warna. 7 jenis warna antioksidan. Pisang kan ada 7 warna. Buah-buah yang ada di sebelum ini ada 7 warna. Dan artinya buah ini jika diambil dengan cara yang betul, diambil dengan kadar yang betul, timing yang betul, dia dapat menjadi penawar. Dan tak timbul isu kita sakit. Cuma kena ingat satu benda, iaitu setiap buah dalam Quran ini mesti dimakan dengan kulit, termasuk dengan pisang. Ya, serius ni lah. Tuan-tuan biasa makan kalau saya tak tahu kat sini, kalau di Kelantan orang panggil pisang gala telur. Pernah makan kerabu jantung pisang? Makan kulit atau tidak? Kurma makan dengan kulit tak? Kismis makan dengan kulit tak? Jadi mengapa delima tidak boleh dimakan dengan kulit? Sebab tu Sayyidina Ali dengan Ibn Abbas, dia kata kullu rumman bisyami, makanlah delima dengan kulitnya. Kulit di dalam itu, yang pahit itu. Dan ulama-ulama kita kata buah-buahan ini datang dengan penawarnya. Maka jika isinya manis, maka penawarnya mesti pahit. Jadi kulitlah pahit tersebut. Bukanlah suruh makan delima tu, makan habiskan macam makan apple, patah gigi kita sebab kulit dia kuat, keras. Maka pandai-pandailah macam mana nak manfaat kulit tu, press dan sebagainya, jadi jus dan sebagainya. Itu caranya. Nah, benda ni perlu kita faham, barulah kita rasa tu. Sebab tu tuan-tuan, salah sebenarnya makan tembikai. Tembikai ni ada zaman Nabi SAW ada beberapa riwayat. Ada riwayat kata Nabi makan tembikai dengan rotak, kurma masak. Ada riwayat kata Nabi SAW makan mentimun. Mentimun itu dengan kurma kering. Jadi tembikai, cara kita makan ialah bila kita buang kulit, kita buang yang hijau tu kan. Hijau itu adalah penawar. Jadi sepatutnya kita makan yang hijau itu juga. Sebab tu isi dia manis. Sebab penawar dia itu tawar kan. Tak sedap penawar dia, tawar. Jadi kulit yang keras tu kita buang. Dan kalau kita buka kita Tibu Nabawi, ulama kata kamu ni pelik sungguh. Kamu kata kamu nak maintain kesihatan, tapi makan tembikai kamu makan yang manis je, yang kuning, yang merah. Zaman Nabi banyak tembikai kuning, tembikai merah. Ulama kata tak ada sama tu. Kita ni ada tembikai merah, timun Cina kan, semangka tu. Jadi ulama-ulama kata kamu nak maintain kesihatan, khususnya ialah kaum ibu dan kaum bapa ni selalu mengeluh masalah kesihatan, prestasi dan sebagainya. Kenapa tak amalkan makan tembikai? Tapi dengan syarat tembikai itu jangan makan isi kuning dan merah saja, makan isi putih itu juga. Kalau kita Tibu Nabawi, dia kata kalau kamu nak cari wajarah semula jadi, itulah dia wajarah semula jadi. Cuba tuan-tuan yang benar-benar buat kaji tempat orang tanah tembikai, memang anak mereka ramai berbanding dengan tempat lain. Nah, dan dalam banyak-banyak buah ini, memang buah ini 7 jenis buah ni saja pun memang diceritakan tentang kebaikan. Contohnya tentang botin yang disebut, mana-mana saja kajian menyatakan botin ada satu bahan yang tak ada pada benda lain, iaitu antioksidan khusus untuk merawat masalah prostat. Memang bagus untuk prostat dan juga apa kita panggil ni,
kilang telur bagi wanita ni. Jadi caranya ialah amal makan protein 3 biji waktu pagi, 3 biji waktu petang. Tapi jangan makan sekilo. Nanti side effect dia saya tak jamin dah. Makan ni satu surau, satu masjid besar. Dia kata saya pergi, saya cerita tentang khasiat protein. Seminggu lepas tu mengurusi tadi mengurusi. Kata ustaz, saya susah hati. Saya tanya kenapa? Stop protein kawasan kita lebih licin. Kerana protein ini memang bagus untuk merawat masalah prostat kaum lelaki. Ini ulama kita mention dalam banyak hasil kajian. Jadi amal makan dengan syarat jangan makan terlalu banyak. Makan 3 biji waktu pagi, 3 biji waktu petang cukup. Nah, wallahu a'lam. Sila. Ada kajian saintifik tentang buat tembikar yang madu campur bahaya. Saya pernah cakap dengan seorang kawan saya, Dr. Pakar. Kami makan-makan tu, tembikar ada, madu ada. Lepas dia ambil madu, dia suap. Itu pun kita pun madu pun kita berkira kan mesti sudu plastik atau sudu kayu kan. Saya pergi audit dalam madu di Turki, di Mersin bulan 9 tahun lepas. Saya kata kat bos dia, Murad, aku nak tengok kilang kau. Dia kata, kamu tengok apa? Aku nak tengok mana-mana mesin plastik yang ada. Dia kata, kau ni merapu betul lah. Dia kata, mana ada kilang mesin nak filling madu tu kan. Semua mesin besi. Tak, kat kampung aku ni orang kata tak boleh guna sudu plastik, tak boleh guna sudu besi, kena guna sudu plastik. Dia kata orang kami ni memang pelik-pelik sungguh. Dia kata, tak apalah, aku nak pergi tengok. Saya pun masuk tengok kilang dia. Dia ada 9,000 sarang di Mesir, dekat dengan di Turki, sempadan dengan Syria. Jadi bila saya bercakap dengan kawan saya Dr. Pakar ni, sama-sama makan, dia pun makan madu. Dia makan madu, dia pun makan tembikar. Saya kata, tak boleh. Dia kata, kenapa? Saya kata, orang kata tak boleh campur madu dengan tembikar. Ya tu tak boleh. Dia pun ambil tembikar, ambil madu, cicak, makan. Saya kata okey. Dia kata, siapa kata tak okey? Rupa-rupanya cerita madu dan tembikar ini memang ada dulu-dulu ceritanya. Tetapi setelah madu, dan biasanya madu itu adalah madu tualang. Ini disebut, catatan ini adalah catatan kitab-kitab Melayu lama-lama. Madu tertentu sahaja. Mungkin lebah tu mengambil bunga tertentu sahaja, dan itu memang dia berbahaya dengan tembikar. Sulfa tidak menjadi masalah. Nah, kalau tuan-tuan nak try masa blend tembikar itu nak untuk berbuka puasa tu, jangan maniskan dengan gula, maniskan dengan madu. Memang sedap. Mani tak? Buat dulu, baru tuan-tuan tengok khasiat dia. Memang khasiat dia saya tak nak cerita, tapi tuan-tuan buat dulu. Syaratnya ialah blend tembikar tadi, blend sekali dengan biji dia kan. Biji dia tu biar ada juga biji tu, dan blend juga dengan yang putih tu. InsyaAllah tuan akan dapat kebaikan kan. Tapi madu jangan banyak kan, jangan lebih daripada 1 sudu. Wallahualam. Cukup tuan-tuan. Mudah-mudahan sikit perkongsian yang bermanfaat. Kalau tuan-tuan nak detail lagi dalam tuan-tuan cari dalam ni. Saya buka promosi buku sebab ni adalah hasil research rakan-rakan saya. Saya hanya menumpang nama sahaja. Petua-petua Melayu, petua-petua Arab ni memang saya yang masukkan dalam buku ni. Setiap ni ada, tuan-tuan boleh carilah, ada 40 item dalam buku ni. Nah, indahnya pemakanan dan perubatan Islam yang dikeluarkan oleh Telaga Ulama dalam buku ni 2014 ni. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها ودمودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب إلى أبد الآبدين ودار الدائرين. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. اللهم بارك لصاحب هذا الطعام. اللهم بارك لصاحب هذا الطعام. اللهم بارك لصاحب هذا الطعام واجعله من أهل البر والتقوى واجعله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jemput notis. Ada sarapan.